Ni Yang Mohd Menteri nak bagi mana ni? Jawab 3 sekali. Kelang, Gombak, Kuala Langat. 4. Okey. Sila Sungai Siput dulu. Sungai Siput. Kuala Langat dulu. Sungai Siput, Sungai Siput. Oh, Kuala Langat dulu. Okey, Kuala Langat duduk. Kelang. Kelang. Cakap. Terima kasih Mohd Menteri, Tuan Speaker. Saya nak balik kepada isu ISDS. Walaupun saya terima pandangan bahawa peniaga kita hendakkan perlindungan di negara lain, tetapi saya fikir itu adalah thinking proses itu adalah satu proses yang salah. Pertama, kita mesti memperkokohkan undang-undang kita sendiri. So, kalau kita ada satu sistem infrastruktur legal yang begitu bagus, maka itu boleh digunakan untuk mempertahankan dan juga memperlindungkan mana-mana peniaga-peniaga yang percaya bahawa pelaburan mereka telah gagal, pelaburan mereka ada masalah, ataupun mereka telah menerima mengalami kerugian oleh kerana dasar kerajaan. So, isu yang kita mesti memperkokohkan ialah the legal infrastructure of Malaysia. Itu yang penting. Bukan untuk memberi peluang kepada firma gergasi untuk membawa heret kerajaan seperti Malaysia ke tribunal antarabangsa di mana Malaysia tidak ada apa-apa influence. Itu satu. Isu yang kedua ialah pada tahun 58 peranan kerajaan adalah penting. Peranan kerajaan adalah mustahak dan juga kerajaan dominated the world. Tetapi sekarang yang dominate the world bukan kerajaan. Yang dominasikan dunia adalah peniaga, adalah big corporations, adalah firma besar antarabangsa seperti Philip Morris dan sebagainya. Kalau Philip Morris boleh membawa satu negara yang berdaulat ke mahkamah antarabangsa, satu tribunal, maka ini menunjukkan bahawa satu kerajaan tidak ada peranan security untuk keselamatan untuk mempertahankan nasib rakyat mereka sendiri oleh kerana demi keuntungan Philip Morris dan sebagainya. Tapi kita mesti belajar daripada Australia, Memang Menteri. Di Australia dan juga mereka telah membuat satu keputusan supaya mereka tidak akan tandatangani mana-mana pihak yang hendak kerajaan mereka untuk menyokong ISDS. Mengapa kerajaan Australia boleh membuat? Mungkin New Zealand pun akan mengikut, tapi Malaysia tidak membuat. Dan juga yang akhir sekali, 95% daripada firma Malaysia adalah small and medium industries. Adakah small and medium industries ini ada banyak wang, millions of ringgit untuk membayar pakar runding termasuk lawyer-lawyer antarabangsa untuk pergi ke ICSID? Tak boleh, tak mungkin. Oleh kerana itu, ICSID tidak boleh disupport, tidak boleh sokong oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Kuala Langat, Kuala Langat. Terima kasih. Saya satu-satulah. Satu ya. Terima kasih Kelang. Nak strengthen, nak mantapkan legal infrastructure itu satu perkara yang penting yang kita semua sokong. Tapi ini bukan makna kita tak boleh buat ini concurrent ataupun in parallel. Sambil kita mantapkan legal infrastructure, kita harus juga ada satu rejim peringkat antarabangsa untuk memberi dengan izin comfort untuk membolehkan syarikat-syarikat mempunyai keselesaan bagi melabur. Kita harus ingat bahawa pelaburan ini sudah merentasi sempadan, dan kalau ada masalah maka apa recourse-nya? Ini yang saya tanya Yang Mohd daripada Kelang. Ada masalah macam mana kalau tidak ada satu perjanjian? Umpamanya kalaulah syarikat khazanah melabur di Indonesia, Sime Darby ataupun CIMB, Maybank, Petronas melabur di Turkmenistan, ya, kalau ada masalah, tidak ada langsung, tidak ada framework, maka macam mana nak selesai masalah? Jadi kita sekarang ni dunia sudah semakin kecil, syarikat-syarikat melabur luar negara, syarikat asing di sini, maka harus ada sistem dan peraturan. Itu saja yang nak dibuat. Jadi untuk maklumat yang hormat juga, di bawah SDS ini ada banyak exception, ya, mengenai security, secret, confidential matters, balance of payments, macam-macam. Jadi yang pentingnya ialah sekarang ni dengan izin work in progress. Jadi pandangan umat itu kita ambil kira, dan sudah pasti kita Barisan Nasional juga nak mempertahankan kepentingan negara. Lebih-lebih lagi lah. Jadi Yang Hormat, saya ucap terima kasih atas pandangan tersebut. Mengenai big corporation dengan small ini, ya, itu lazimnya, dan kita ini benda ni belum tidak mungkin lah kadang-kadang
Ali Muhammad mempunyai imajinasi, ya, fantasi, ya. Saya tidak menyatakan tak mungkin berlaku, tapi kadang-kadang kita dengan izin exaggerate, ya, kita nasi tambahlah, sebagai contohnya. Jadi saya nak tekankan di sini bahawa banyak daripada kebimbangan umat itu adalah tidak berasas. Ya. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya bukan nak bawa fantasi ataupun imajinasi dalam dewan ini, cuma saya nak bawa fakta. Lanjutan daripada perbahasan sahabat saya Yang Berhormat Kelang tadi, apabila kerajaan persekutuan enggan melibatkan kerajaan negeri dalam rundingan, kemungkinannya ialah kerajaan negeri akan diheret, ya, ke muka pengadilan antarabangsa sekiranya kerajaan negeri dilihat mengingkari legitimate expectation by the international players. Maknanya syarikat-syarikat gergasi ini apabila melihat ada beberapa konteks ataupun elemen itu yang tidak memenuhi kehendak mereka, maka kerajaan negeri akan diheret sekiranya ISDS ini dipersetujui. Maka apakah adil bagi kerajaan negeri apabila tidak dilibatkan tetapi boleh diheret ke muka pengadilan? Maka persoalan saya yang pertama ialah, bila MITI dan Kerajaan Persekutuan ingin mengundang Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang ke meja rundingan? Yang kedua, soal ISDS ini, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah menyatakan bahawa mengapa kita bimbang. Kita telah tanda tangani 74 perjanjian. Tetapi itu FTA. Kita sedia maklum TPPA ini adalah salah satu cabang daripada FTA. Tetapi dia bukan hanya melibatkan konteks pelaburan dan perdagangan saja. Daripada 29 chapters, hanya 5 yang melibatkan perdagangan dan pelaburan. 24 lagi melibatkan instrumen-instrumen baru dalam ekonomi dunia pada hari ini. Soal kedaulatan negara, soal labor dan soal pattern. Ini semua harus dibincangkan secara telus dan terbuka. Persoalan saya ialah, Yang Berhormat Menteri telah menyatakan dalam jawapan yang dalam sesi soal jawab pada minggu lepas bahawa ianya memberi manfaat baik kepada negara. Tetapi kita kena terima kenyataan bahawa Malaysia lebih banyak menerima pelaburan berbanding membuat pelaburan asing. Maka kedaulatan negara ini penting kerana kebarangkalian untuk kita diheret ke international arbitration ini lebih tinggi berbanding dengan penggunaan ISDS. Yang akhirnya, Yang Berhormat Menteri, saya ingin mohon penjelasan. Kaedah untuk menyelesaikan ISDS ini ada 3 perkara. Maknanya dalam soal dispute settlement ni kita ada 3 kaedah. Yang pertama, kalau kedua-dua pihak bersetuju, kita boleh selesai. Yang keduanya, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Kelang tadi, ialah soal kaedah state ataupun domestic court. Yang kalau maknanya sistem perundangan kita kuat, kukuh, hakim tak boleh dibeli, maka masyarakat antarabangsa akan yakin dengan sistem perundangan dan kehakiman kita. Yang ketiga barulah melalui kaedah international arbitration. Persoalan saya ialah, apakah pendirian Kerajaan Persekutuan mahu atau tidak mahu ISDS ini dimasukkan dalam perjanjian TPPA sekiranya kita bersetuju untuk meneruskan perjanjian ini? Australia telah menolak, India telah menolak, Kanada, sebuah syarikat maju dunia hari ini, telah meneliti semula perjanjian ISDS setelah menerima 27 saman daripada syarikat antarabangsa. Kalau Kanada pun sedang meneliti kemungkinan untuk menolak komponen ISDS, mengapa Malaysia tergesa-gesa nak menandatangani TPPA dan memuatkan ISDS ini? Maka saya mahu jawapan yang mudah dan ringkas daripada Berhormat Menteri, nak atau tidak ISDS. Ya. Terima kasih, banyak soalan-soalan. Yang pertama, apabila kerajaan ataupun syarikat luar yang su dengan izin, ya, mendakwa sesuatu pihak, dalam konteks ini ialah kerajaan pusat, ya, tidak Selangor ke Kelantan ke Pulau Pinang, ya. Ya, dalam hubungan antarabangsa sedia maklum, ya, tidak melibatkan negeri lah
Kalau makna state itu bermakna kerajaan pusat, ya. Itu pendirian kita. Ini this is work in progress, ya. Jadi itu pendirian kita. Jadi terima kasih atas pandangan yang berhormat, ya. Jadi bila nak libatkan kerajaan negeri, kenapa kita tidak libatkan kerajaan negeri? Kerana tidak banyak kerajaan tidak banyak terlibat. Kerana dalam perundingan kita kata di sistem Malaysia ni ada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dan kita nyata dalam perundingan kita bahawa kita tak ada kawalan kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Itu sebabnya kita tak terlibat. Tetapi kita akan tengok semula perkara ni. Kalau kita kaji semula pada masa ini, kita tak nampak mana-mana pun yang melibatkan kerajaan negeri, kerana kita sudah cover, dan jika perlu kita sanggup untuk memberi penerangan kepada negeri-negeri berkaitan perkara ini. Menteri, penjelasan. Berkaitan dengan ISDS tadi, ini juga adalah satu perkara yang masih dalam perundingan. Saya nak betul fakta sikitlah, ini untuk makluman yang berhormat. Tadi Yang Mak kata yang masuk itu banyak daripada keluar. Akhir-akhir ini sebenarnya faktanya oleh kerana Petronas dan lain-lain, yang pelaburan Malaysia di luar negara melebihi pelaburan asing dalam negara kita dalam 3 tahun kebelakangan ini. Itu faktanya, ya. Jadi maknanya lebih banyak syarikat Malaysia melabur di luar negara daripada kita terima FDI luar negara. Itu dalam tempoh 3 tahun, dan kita mungkin perkara ini akan taper off, akan berkurangan, kerana kita jangka FDI akan meningkat. Itu keadaan. Maknanya dari segi kepentingan, ya, dari segi kepentingan Malaysia memang besar dalam perkara ini, ya, kerana membolehkan syarikat Malaysia yang melabur luar negara. Dan kita harus faham bahawa syarikat ini juga setengah-setengah ada GLC, yang mana kita ada kepentingan. Jadi kalau teraniaya syarikat tersebut luar negara, maka ada avenue for legal recourse. Itu sebabnya pendirian kita ialah untuk kita tak semestinya Australia tak setuju, kita tak setuju. Kita takkan nak ikut semua negara lain, ya. Tak semestinya Kanada tak setuju, kerana sebenarnya kita merupakan salah sebuah pelabur besar. Seperti disebut oleh Perdana Menteri semasa di London baru ni, selepas US dalam bidang property setahun dua ni, Malaysia merupakan pelabur yang kedua terbesar selepas Amerika Syarikat.